Okay, so hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang ketiga iaitu gas and atmospheric pressure ataupun tekanan gas dan tekanan atmosfera. Okay, so sekarang ni first kali adalah cikgu nak tunjuk apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tekanan gas. Okay, jadi macam mana boleh datangnya tekanan gas? Okay, kalau kita tengok dekat sini, bayangkan ni adalah satu bekas ataupun container. Okay, bayangkan ni satu bekas, dalam dia ada molekul gas. Okay, so sekarang ni cikgu cakap ni molekul nombor 1, molekul nombor 2, molekul nombor 3. Okay, contohlah. Okay, jadi sekarang ni, dalam gas ni ada banyak jenis pelanggaran akan berlaku. Contohnya adalah antara molekul dengan molekul. Okay, so itu adalah jenis yang pertama. Okay, pelanggaran antara molekul dengan pelanggaran antara molekul. Okay, yang kedua adalah antara molekul dengan dinding. Okay, cikgu ulang balik. Untuk hasilkan tekanan, untuk hasilkan tekanan dalam bekas ni, molekul boleh, dia ada dua jenis pelanggaran. So molekul dengan molekul dan juga molekul dengan bekas. Jadi cuba korang baca sendiri definition tekanan gas ni. Okay, lepas tu bagi tahu dekat cikgu antara pelanggaran A dengan pelanggaran B, yang mana sebenarnya yang hasilkan tekanan. Okay, kiranya berdasarkan definition ni, rasa-rasa pelanggaran A ataupun pelanggaran B, yang menghasilkan tekanan. Okay, so kalau kita tengok dekat dalam ni, macam cikgu cakap tadi, kita ada pelanggaran yang pertama daripada molekul dengan molekul. Lepas tu kita ada pelanggaran yang kedua, molekul dengan bekas. Jadi kalau kita tengok dekat definition, gas pressure adalah force per unit area exerted by gas particle bila dia berlanggar dengan wall of container. Daya per unit luas yang dikenakan oleh zarah gas apabila berlanggar dengan dinding bekas. So keyword dia adalah berlanggar dengan dinding bekas. Jadi jawapan untuk soalan cikgu tadi adalah B. Okey, pelanggaran B ni yang menghasilkan tekanan. Okey, so tengok daya per unit luas. Kalau masih ingat lagi dekat kelas yang pertama untuk pressure ni, kita belajar formula dia adalah P sama dengan F bahagi dengan A. So itu maksudnya daya per unit luas. Okey, yang dikenakan oleh zarah gas apabila berlanggar dengan dinding bekas. Jadi poin cikgu dekat sini adalah apabila dia melanggar sesama sendiri, dia tidak menghasilkan tekanan. Tekanan terhasil apabila dia berlanggar dengan dinding bekas. Okey, so sekarang cikgu nak tanya, kalaulah dekat dalam ni ada banyak molekul, lepas tu kan dia banyak langgar dengan dinding bekas. Okey, maksudnya collision dengan dinding ni makin banyak. Jadi soalan cikgu adalah tekanan dia bertambah ke, berkurang ke atau tidak ada perubahan? Kalau makin banyak gas dekat dalam ni, dia berlanggar dengan dinding lagi banyak, jadi tekanan bertambah ke, berkurang ke ataupun sama sahaja? Okey, so betul lah tekanan akan bertambah. Kenapa tekanan bertambah? Sebab dia berlanggar dengan dinding lagi banyak. Tadi kita cakap bila berlanggar dengan dinding itulah hasilkan tekanan. Jadi makin banyak berlanggar dengan dinding, makin banyak tekanan. Okey, nanti korang tengok sendiri dekat dalam buku teks. Buku teks form 4 tu kan, cari teori kinetik untuk gas. Yang itu cikgu tak cover hari ni, tapi yang itu penting. So tengok teori kinetik untuk gas dalam buku teks form 4. So anyway, kita akan proceed dulu. Setakat ni boleh ke lagi follow? Dekat sini apa yang cikgu baru terangkan hanyalah jenis apa yang dimaksudkan dengan tekanan gas dan macam mana tekanan gas boleh berlaku. Setakat ni okey tak? Okay, so next.
So ini adalah contoh. Ini adalah contoh aplikasi tekanan atmosfera. Okey, apa beza tekanan gas dengan tekanan atmosfera? Dia sebenarnya lebih kurang je. Okey, apa beza dia adalah korang bayangkan macam ni. Cuba korang tengok sekeliling korang. Okey. Tengok udara, tak nampak kan? Okey, memang kita tak nampak udara tapi udara ada keliling kita. So udara itulah atmosfera. Okay, kalau kita cakap pasal atmosfera, maksudnya kita tengah cakap pasal udara sekeliling kita. Bila kita cakap pasal tekanan gas, kita tengah cakap pasal dalam satu bekas. Itu je beza dia. Tapi konsep dia still tengah cakap pasal molekul udara juga. Anyway, ini adalah application tekanan atmosfera, application of atmospheric pressure. Okay, benda ni adalah benda yang macam contoh kalau korang dekat dalam kereta, okay, kadang-kadang nampak yang orang suka gantung-gantung dekat tingkap tu kan dia pakai benda yang lekat ni. Inilah dia bendanya. So bila kita tarik, susah kan nak tarik. Kenapa susah nak tarik? Sebab apabila getah ditekan, udara dikeluarkan dari dalam getah. Maksudnya sekarang ni dalam ni ada udara. Bila kita tekan, udara akan keluar. Okey, bila udara keluar, dia akan jadi vacuum, partial vacuum. Maksudnya dia tak ada sangat udara kat dalam tu. Jadi bila udara kurang, pressure kurang. Tekanan kurang. Bila tekanan dekat dalam ni kurang, tekanan kat luar memang tinggi dari tadi. Okey, sekarang ni luar dia lebih tinggi daripada dalam. Okey, cikgu bagi contoh. Katakanlah kat luar tekanan dia adalah cikgu bagi nilai je tau. Ni bukan nilai sebenar, cikgu bagi je. Katakanlah nilai dari luar 10, asal-asal dalam ni 10 juga. Tapi bila kita tekan dia, udara keluar, dalam ni tinggallah 5 contoh. So sekarang ni luar tak bertambah. Itu satu benda yang orang selalu salah. Orang selalu cakap okey yang luar bertambah. Salah. Yang luar still sama. Okey, cuma awal-awal lagi dia memang dah lagi tinggi. Jadi luar dengan dalam, luar lagi tinggi. Bila luar lagi tinggi, dia akan tekan menyebabkan tak boleh nak buka bekas benda ni. Okey, sebab tekanan dekat luar adalah tinggi. So itu yang dimaksudkan dengan apabila getah ditekan, okey, udara dikeluarkan daripada dalam getah. Jadi dekat dalam getah ni tinggallah separa vacuum. Jadi disebabkan tekanan atmosfera lebih tinggi daripada udara dalam ni, okey, dia akan tekan getah, so getah pun melekat. Jadi kalau korang main cabut je dekat sini susah. So cara nak buka dengan senang adalah guna kuku ke apa benda yang tajam dekat tepi ni, okey, tarik dia pelan-pelan supaya udara masuk balik. Jadi tekanan dalam ni jadi 10 balik. Jadi dia dah senang nak buka. Okey, macam itulah lebih kurang konsep dia. Okey, so nanti baca lagi aplikasi-aplikasi tekanan atmosfera. Ada banyak. Okey, vacuum cleaner, syringe, siphon. Okey, itulah dia cerita dia. Okey, sekarang ni kita nak pergi yang penting. Tadi pun penting juga tapi ni penting lagi lah. Alright, dekat sini ada gambar gunung. Okey, sekarang ni gunung bahagian atas dengan gunung bahagian bawah. Okey, kalau korang tengok kat sini, A lagi tinggi daripada B. So cikgu nak bagi tahu ni fakta, dekat atas udara dia kurang. Dekat bawah udara lagi banyak. Okey, ketumpatan udara dekat atas lagi rendah daripada ketumpatan udara dekat bawah. Makin tinggi kita naik gunung, makin rendah ketumpatan udara. Menyebabkan tekanan pun makin rendah. Sebab tu orang susah nak bernafas kalau dia naik atas gunung. Okey, makin tinggi dia naik, makin susah dia bernafas. Okey. Setakat ni faham ke apa yang cuba cikgu sampaikan? Ada bahagian mana-mana yang nak minta ulang? Okey, so kita tengok seterusnya. Cuba tengok soalan ni dan cuba send jawapan dekat cikgu.
Yes. Okay, so mari kita tengok dekat sini. Okay, so dekat sini ada dua tempat yang kita kena tahu. Pertama, atmospheric pressure. Okay, tekanan atmosfera. Satu lagi tekanan dalam cecair. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, tekanan atmosfera. Okay, tadi cikgu ajar satu bahagian yang atas A, satu lagi bahagian yang bawah. Yang atas tekanan dia lagi rendah. Yang ni tekanan dia lagi tinggi. Tapi dekat sini dia adalah dekat tempat yang sama. Okey, jadi tekanan atmosfera dia adalah sama. So C dengan D dah confirm salah. Jadi kita tengok tekanan dalam cecair pula. So kalau tekanan dalam cecair, kita belajar sebelum ni formula dia adalah P sama dengan H rho G. Okey, so dekat sini air yang sama, graviti yang sama. Jadi makin tinggi, makin dalam, okey, makin bertambah kedalaman, makin tinggilah tekanan. Jadi dekat sini jawapan dia adalah B. Tekanan dekat P adalah lebih rendah daripada tekanan dekat Q. Okey, so jawapan dia adalah B. Faham ke? Alright, so seterusnya kita tengok yang ni pula. Okey, untuk ukur atmosfera, okey, untuk ukur tekanan atmosfera ataupun atmospheric pressure, kita ada 3 alat. Okey, nanti korang baca 14 dengan aneroid. Okey, hari ni kita nak fokus pada tekanan yang diukur menggunakan barometer mercury. Okey, so kalau tengok dekat sini, okey, dalam barometer mercury ni, okey, dekat atas ni adalah vacuum. Okey, dekat kawasan atas ni adalah vacuum dan dalam ni adalah mercury. Jadi, awal-awal tadi kita belajar bahawa tekanan terhasil sebab molekul udara tu tolak kepada permukaan kan. Jadi sekarang ni inilah maksud dia. Udara dekat atmosfera akan tekan mercury ni menyebabkan mercury ni naik. Okey, jadi bila kita nak ukur ketinggian, bila kita nak ukur tekanan, kita ukur ketinggian mercury. Okey, so untuk kita tekanan atmosfera adalah 760 mm. Okey, Hg. So ini adalah tekanan atmosfera ataupun 76 cm Hg. Okey, tak apa, jap. Cikgu akan buat lagi detail, korang tengok kat sini dulu. Okey. So tadi cikgu cakap kalau dekat tempat kita sekarang, okey, dekat bumi lah, permukaan bumi yang rendah ni, okey, ketinggian mercury ni akan jadi 76 cm. Okey, so ini menunjukkan tekanan udara sekeliling dia adalah 76 cm Hg. Sebelum ni kita belajar unit tekanan adalah Pascal kan? Ini pun satu unit tekanan juga. So cm Hg adalah satu lagi unit tekanan. Okey, jadi sekarang ni cm Hg ni kita dapat bila dia menggunakan, okey, bila dia menggunakan unit. Okey, cm Hg ni kita dapat bila dia menggunakan mercury barometer. So kita ukur ketinggian dia. Okey, berapa sentimeter mercury ni, itulah dia kita punya tekanan. Okey, sekarang kalau kita bawa benda ni pergi naik bukit. Tadi kita dah belajar tekanan dia akan jadi rendah kan? So maksudnya bila tekanan rendah, korang kena faham konsep dia macam ni. Tekanan tu betul-betul maksudnya ada benda tekan. So dalam kes ni udara tekan dekat sini menyebabkan mercury ni naik sampailah 76 cm. Okey, kalau dia pergi dekat tempat yang tekanan rendah, dekat sini lagi banyak ke lagi sikit udara nak tekan? Faham tak soalan cikgu? Macam dekat sini kan keliling ada udara, lagi banyak ke lagi sikit yang akan tekan permukaan mercury ni? Yes, kan? Logik lah, lagi sikit lah. Jadi bila lagi sikit, mercury ni tak naklah naik sangat sebab tu ketinggian dia jadi rendah je. So bila kita bawa mercury ke tempat yang lebih tinggi, ketinggian dia akan berkurang. Okey, tapi kalau kita bawa dia ke tempat yang lebih rendah, ketinggian dia akan bertambah sebab lagi banyak benda ataupun udara lah sebenarnya dalam cerita ni yang tekan dia. Sebab tu ketinggian dia bertambah. Tapi nilai 76 ni adalah keadaan sekarang, maksudnya dekat paras
laut. Kalau korang bawa lebih tinggi dari paras laut, dia akan kurang daripada 76. Bawa bawah daripada paras laut, dia akan lebih daripada 76. Okey. Boleh faham ke yang tu? Okay, so cikgu padam dulu, kita try next. Soalan rasanya, yes. Ini adalah soalan trial tahun lepas. Cuba korang jawab sekejap. Okay, tengok betul-betul soalan dia, dia kata yang manakah betul mengenai ketinggian turus merkuri. Maksudnya dia tanya pasal ketinggian ni. Okay, right, so kalau kita fikir balik, ketinggian ni adalah berdasarkan tekanan lah. Okay, so kalau tekanan dia tinggi, ketinggian pun akan tinggi. Sebab tadi kita belajar makin banyak yang tekan. Okay, jadi dekat sini kita tahu bahawa tekanan dekat S lagi tinggi daripada tekanan dekat R. Okay, jadi bila tekanan dekat S lagi tinggi, maksudnya H dekat S lagi besar lah daripada H dekat R. So ni dah salah, ni dah salah. So antara A dengan B. Jadi kenapa? Sebab ketumpatan udara dekat S lebih tinggi. Okay, tu yang kita cakap tadi, ketumpatan udara tu basically berapa banyak udara yang ada dekat situ. Okay, sebab tu jawapan dia adalah A. Okay, faham? Okay, ada soalan ke apa boleh tanya ya. Okay, next question. Soalan dia tanya, rajah ni adalah barometer merkuri. Sekarang ini adalah barometer merkuri. Ketinggian merkuri dekat dalam ni sebab dia berada di aras laut, dekat darat lah kiranya kan. 760 mm. Ni ketinggian merkuri. So soalan dia tanya, apa akan berlaku kepada tinggi dia kalau kita gantikan dia dengan air? Okay, so H ni apa jadi dekat dia? Bertambah ke, berkurang ke ataupun sama? Okay, so sekarang ni ada kaitan dengan formula yang kita belajar last week, iaitu P sama dengan H rho G. Jadi graviti samalah kan? Okay, tekanan pun sama sebab dia kata kita tukar dia punya cecair je, bukan tukar kedudukan. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok H dengan rho, ketinggian dengan ketumpatan adalah berkadar songsang. Okay, maksudnya H berkadar songsang dengan ketumpatan. Jadi daripada merkuri nak tukar kepada air,
ketumpatan dia berkurang. So bila ketumpatan berkurang, ketinggian dia akan meningkat. Okay, so jawapan dia adalah ketinggian dia sebenarnya meningkat. Alright, boleh? Ketumpatan merkuri dia akan bagi. Boleh Okay, so sekarang tadi kita belajar pasal ketumpatan tekanan atmosfera. Sekarang ni alat untuk mengukur tekanan gas pula. Okay, itu yang cikgu cakap tadi. Gas tu bila udara tu dia dekat dalam bekas. Okay, macam kita tengok nampak tak gas tu kat dalam bekas. Ni pun gas tu dekat dalam bekas. Okay, jadi sekarang ni nama alat dia yang kita belajar adalah dua, manometer dengan tolok Borden ataupun Borden gauge. Okay, untuk yang ini, okay, untuk tolok Borden ni biasanya kalau dalam soalan dia bagi value. Okay, yang selalu tanya yang kita kena cari sendiri adalah manometer. Okay, sebab dia ada ketinggian-ketinggian ni. Okay, so kita akan tengok macam mana nak kira ketinggian, macam mana nak kira tekanan kalau pakai manometer. Okay, korang ingat 3 benda je. Tengok dekat sini. Kalau panjang dia sama, tekanan dia orang adalah sama. Okay, kalau bahagian yang gas tu lagi rendah, maksudnya tekanan gas lagi tinggi. Logik lah kan, sebab bila tekanan lagi tinggi dia lagi tekan. Sebab tu benda ni naik. Okay, kalau dekat sini dia orang tekan sama. So bila dia tekan sama, sebab tu tekanan dia sama. Sebab tu dia punya level sama. Tapi kat sini dia tekan banyak. So bila dia tekan banyak, kat sini akan naik. Jadi dalam gambar yang kedua ni, tekanan gas adalah lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Untuk dapatkan tekanan gas, kita dah tahu gas lagi tinggi kan? So mestilah atmosfera tambah dengan ketinggian ni. Okay, sebab kalau kita tolak, kita akan dapat lagi kecil. So kita tahu gas lagi tinggi. Jadi tekanan atmosfera tambah dengan kedalaman ataupun ketinggian cecair. Okay. Kalau yang ini pula, okay, gas kedudukan dia lagi atas. Maksudnya dia tekan tak cukup kuat. Maksud dia sinilah tekan lagi banyak. Atmosfera tekan lagi banyak. Jadi tekanan atmosfera lebih besar daripada tekanan gas. Jadi gas kecil. Kalau macam tu kita boleh guna formula PATM tolak PL. Sebab nak dapatkan nilai yang lebih kecil. Okay, so cikgu ulang balik dekat sini. Senang cerita, kalau level sama, tekanan sama. Kalau gas, kedudukan dia lagi rendah, maksudnya tekanan dia lagi besar sebab dia berjaya tekan lagi bawah. Dan bila kita nak dapatkan nilai yang lebih besar, formula dia adalah tambah. Okay, tetapi kalau kedudukan dia lagi tinggi, maksudnya tekanan atmosferik lah lagi banyak. So dia akan tekan lagi banyak. Jadi tekanan gas kurang daripada tekanan atmosfera. So untuk dapatkan tekanan value yang lebih rendah, kita guna tolak. So PATM tolak PL. Okay, cuba tengok jap. Brain, kalau ada part yang minta cikgu ulang cakap, try tengok, faham tak?
Okey, boleh ke cikgu proceed? Okey. So, nah tengok dekat sini, sila jawab, cuba. Ingat balik pasal formula tadi. Okey, lepas tu try jawab. Alright, so jom kita tengok. Kalau kita tengok dekat sini, okay, gas lagi tinggi tekanan dia. Kenapa? Sebab dia tekan lagi kuat, sebab tu benda ni lagi rendah. Okay, so maksudnya P gas, okay, sama dengan, mesti ada kaitan dengan P ATM dengan H. Okay, jadi sekarang ni kita tahu gas lagi besar, so mestilah tambah. Okay, so P gas adalah 82. ATM okay, adalah 76 tambah dengan H. So H adalah 6. Okay, gitulah cara nak kira dia. Alright. So, cikgu proceed. Okay, yang ni cuba berapakah tekanan air di X? Okay, tekanan air di X ni basically tekanan air, tekanan kat sini lah. Right, so untuk soalan ni konsep dia sama je macam tadi. Okay, yang pertama sekali kita tahu bahawa yang dekat sini tekanan, katakanlah cikgu cakap kan ni kira X lah kan. So tekanan dekat X okay, sama dengan tekanan ATM tambah dengan H. Okay, tambah kenapa? Sebab tekanan dia lagi tinggi. Jadi dia tanya berapa value tekanan kat sini lah. So ATM adalah 75, H adalah 3.8. So jawapan dia adalah 78.8 cm Hg.
Itu unit dia. Sebab dia sentimeter. Sentimeter apa? Sentimeter mercury. Okay. Boleh ke korang setakat ni? Alright, so macam itulah cerita dia. Mari kita lihat yang seterusnya. Okay, nampak tak soalan dia lebih kurang je. Ni daripada 2 tahun, 3 tahun yang berbeza. Okay, cuba buat soalan ni sekejap. Okay, so untuk soalan ni, okay, dia tanya, okay tengok dia tak tanya tekanan gas tau. Dia tanya tekanan gas ni lebih besar daripada atmosferik berapa? Okay, so maksudnya apa yang dia nak adalah perbezaan antara gas dengan atmosferik. Jadi perbezaan dia adalah yang ni. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, macam itulah cerita dia. So kena hati-hati, kadang-kadang dia memang tanya pressure gas, kadang-kadang dia tanya perbezaan sahaja. So dalam kes ni dia tanya perbezaan. So korang jawablah perbezaan dia sahaja. Okay, macam itulah cerita dia. Okay, kita tengok lagi. Okay, dah tak ada rupanya. So itulah dia soalan terakhir untuk pada hari ini. Sebab itu je yang cikgu dekat itulah dia sampai secara ringkasnya pasal tekanan gas.